Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara pengurusi majlis yang saya muliakan, barisan kepimpinan dan pengurusan Surau Darussalam Kampung Baru Bintulu, barisan Imam Atib Bilal, ayahanda Pengulu nak ada. Minta maaf lah, saya ingat nama semua kita orang tu. Okey, saya minta maaf. Dan seterusnya ibu bapa, adik kakak, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah kita merafat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kasih sayang Allah maka dapat kita bersama-sama pada malam ini. Dan terima kasih juga kerana sudi menerima saya untuk menyampaikan sedikit ceramah pada malam ini. Ialah nak aturan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita si tahu kadang-kadang baru minggu yatik berkesempatan bersama-sama dengan mufti. Pada hari tu dia pun pergi ceramah lah. Mungkin jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sebelum berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesihatan, keafiatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala penyakit wabak yang sekarang tu sedang melanda kita. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah si panjang malam tu dengan isyak aja. Saya sayang dengan waktu sebab bila dah berumur tu nyaman sebenarnya duduk di hotel. Benar. Okey. Tapi bila dah berumur macam tu, jiwa untuk apa? Si nyaman kalau si kesuruh. Si nyaman kalau si kesuruh. Bila jiwa dah kita dah tua apa? Saya tua dah tuan-tuan. Tinggal 8 tahun pergi pencin. Jadi saya madah lah Ustaz Azhar supaya ngatur sikit ceramah di mana-mana lah. Sikira di mana lah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam tu saya nak cerita sikit lah. Sana sini cerita saya tu. Saya pakai bahasa Sarawak je, bahasa kucing, bahasa orang laut. Kan kucing benar tapi bahasa orang laut lah. Saya tu orang laut tuan-tuan. Memang kerja laut. Pernah bersama-sama dengan bapa nangkap ikan dan sebagainya. Mukat biasa, merantau biasa. Okay. Kerja kebun biasa. Saya ada kerja kebun yang dipandai oleh saya lah. Nanam padi pandai, insya-Allah. Okay. Semua dah dikerja sebagai anak orang kampung lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nangga suasana kita pada masa tu lah, kita sangka-sangka apa yang berlaku melanda kita. Ada sangka, walaupun dengan keadaan teknologi yang canggih, boleh meramal itu dan ini, boleh meramal itu dan ini. Mun dalam bab perang dikatakan negara-negara maju untuk daknya dah ada alat untuk ngesan sebelum sesuatu peluru pandu datang, daknya dah dapat ngesan dulu. Ya kecanggihan kini hari itu tapi dalam bab wabak Covid tu, ada siapa dapat meramal? Ada siapa dapat meramal? Tiba-tiba nya datang dalam keadaan macam tu, semua kita terkejut. Dan saya pun pernah di kuarantin pada awal-awal PKP dia, pernah disuap. Rasa nangis, rasa disuap Okey, dah dirasa lah waktu mula-mula PKP dia. Okey, jadi semua kita terkejut dengan apa yang berlaku. Walaupun dalam keadaan canggih, tapi sampai kini tu
belum ada orang dapat mencipta vaksin untuk mengekang wabak yang berlaku tu. Walaupun Rusia madah dan cipta vaksin, tapi nya belum teruji. Sebab kalau ikut sidak Kementerian Kesihatan, sebabnya pun katanya mutannya berbeza di antara satu sama lain. Contoh yang berlaku di Kedah, nya jadi super spreader. Sampai kini tu belum berhenti. Super spreader tu dinamakan sebagai D614 D614E. Bunyi nama durian no. D itu durian biasanya. Di padah orang. Hanya super spreader. Tangga kita. Sebab mutannya berbeza-beza di antara satu sama lain. Jadi terpaksa dicari satu kaedah yang benar-benar dapat melawan apa yang berlaku. Tapi alhamdulillah kita Malaysia tu walaupun negara kecil, tapi kita berjaya mengekang COVID dan diiktiraf sebagai negara nombor 1 di dunia. Negara nombor 1 dalam mengekang penularan wabak. Kita tu dipadah dulu sebagai negara yang memanglah kita tu dipadah sebagai negara yang sedang membangun. Si macam Amerika, si macam Eropah, daknya negara maju. Dan kadang-kadang orang kita tu banyak madah macam tu lah. Kita tu si kedak negara lain. Si kedak Amerika, si kedak Eropah, negara dak nun berkebajikan. Kita tu bukan negara berkebajikan, no? Tapi bila berlaku masalah macam tu, maka apa nak dipadah kita lama tu disangka-sangka kita ya terserlah, menyerelahkan lagi pembohongan-pembohongan yang berlaku. Bila nak dipolah MCO di Amerika, di Eropah, rakyatnya merontak. Apa kata rakyatnya bila nak dipolah MCO? Nya mada, mun kami si suruh kerja, seni kami nak boleh duit. Macam ni kami nak makan, macam ni kami nak bayar bil air, bil telefon dan sebagainya, tangga kita. Sedangkan kita Malaysia, negara yang dikatakan hampir bankrupt, tapi kita berjaya bolah PKP 1, PKP 2, PKPD, PKPP 1 dan PKPP 2 sehingga 31 Disember untuk tahun tu. Sebab kalau mengikut Kementerian Kesihatan, wabak tu akan berada di dalam dunia tu dalam masa 2 tahun tu belum akan hilang. Masa 2 tahun. Yang kata Kementerian Kesihatan lah. 2 tahun yang akan berada di dalam negara kita. Dan alhamdulillah, walaupun orang kita dalam keadaan negara macam tu, kita dapat kerjaan, dapat bola moratorium, kerjaan dapat nyuruh kita si payah bekerja. Dan alhamdulillah macam saya tu pegawai kerjaan, si dipotong sesen pun. Kerja dari rumah, work from home kerja dari rumah, si dipotong walaupun sesen pun si dipotong. Okey, dan banyak bantuan sana sini, mun macam negara-negara Eropah lah, London jak lah. Siapa si bekerja diberi 1,000 pound. Penganggur dapat 1,000 pound. Dan diberi rumah sehingganya dapat kerja. Dari dulu dah, waktu saya kursus tahun 2010. Dah. Waktu ya duit kita 4.8 lah. 1 pound. Daknya senang. Sebab mun 1,000 ya duduk di London, bagi rakyat London pundang hiduplah 1,000. Sebab waktu ya handphone dapat dibeli 7 pound. Handphone 7 pound, yang si canggih lah, yang dapat ke telefon 7 pound. Baju £1. Baju jersey nak dibeli kita beratus, Arsenal apa semua ya, £1 saya pernah nemu waktu ya mari. £1, bayang kita. Ni tak hidup. Kita gaji 1,000, 2,000, 3,000, handphone 3,000, 6,000. Macam ni nak kalau ngikut tangga kita. Tapi alhamdulillah negara kita dapat mantuk rakyat, pemerintahnya dapat mola. Sebab satu ialah
kerana pemerintah kita tu, bagi saya lah, nya berpegang kepada satu kaedah fiqh. Mungkin tak belajar kaedah fiqh tu ada disebut apa nama tadi, tasarruful imam ala ra'yah manutum bil maslahah. Maksudnya tadi, apa nak dipolah oleh pemerintah kepada rakyat adalah berdasarkan kepada maslahah. Sebab rakyat menjaga maslahah. Supaya negara tu menjadi sebuah negara yang disebut oleh Allah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, damai, yang baik, dan semua orangnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah tuan-tuan, sebab apa? Mu kita nangga keadaan tu apa nama tadi, bukan kerana usaha aja, tapi oleh kerana kita tu ada doa, ada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha macam dipolah orang, tapi si dapat no. Tapi ada doa, ada tawakal kita. Tadi pun tuan imam kunut nazilah dengan kita. Sebab tuan-tuan, kita hidup di dunia tu, kita perlu kena ingatlah, kita tu ada diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua perkara. Satu jasad, satu roh. Rohani kita, rohani satu jasad. Roh kita nyasik dapat cara lain. Roh tu hanya perlu didoa, semayang. Munsi roh kita akan lapar. Nampak ya, hanya perlu ala bizikrillah tatmainnal qulub. Ingatlah Allah, hati akan tenang insya-Allah. Sebab ialah kita nangga alhamdulillah wang-wang kita si adanya apa nama tadi, walaupun ada rasa takut ya, tapi siklah sampai menyebabkan kita untuk hilang pertimbangan. Kalau kita nangga beberapa bulan lepas, seorang pilot yang dibuang kerja bunuh diri. Buang kerja bunuh diri. Alhamdulillah kita macam saya lah, saya merasa hidup di kampung mari, bila dah si dapat turun ke laut, si ada langsung ikan bah. Apa kata mak madah pergi ke kebun nun cari buah nyio. Ngambil buah nyio digoreng dengan belacan jak ke makan waktu ya. Hidup juga. Pergi ke kebun cari mbidin. Mbidin banyak, mbidin oleh sebakul mbidin oleh. Di Kuching bersaya ajak RM5. Di Kuching, di kampung mari mbidin ya Allah, puas makan mbidin. Dapat. Jadi kita tengah kita, ialah kelebihan yang ada diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab dia rohani yang perlu diisi. Perlu kepada doa, perlu kepada zikir, perlu sembahyang, perlu baca Quran. Kena baca Quran tuan-tuan, kami di pejabat kami orang nun seminggu 3 kali baca Quran. Alhamdulillah hatam 2 ke 3 kali setahun. Setiap staf mesti membaca. Saya madah kerja Jabatan Mufti itu sama macam kerja di jabatan kerjaan lain. Bezanya sialah. Walaupun kita sama beri serve dengan rakyat, tapi serve dengan kita pun jangan lupa. Jadi disuruh sidak ngaji, yang dulu si pandai ngaji, kini tu alhamdulillah dah pandailah mengangkat-angkat sikit. Sebab diselalukan. Kena mesti juga ngaji. Sebab kita si ada amalan lain tuan-tuan. Kurang-kurang nak senang ya pun. Bacalah ngaji tu apa nama teh? Satu Nabi madah satu huruf ya 10. Satu huruf 10. Mau kita membaca maghrib alif lam mim 30. Sadaqallahul azim. 30 dah. Zuhur kelak nyambung lagi, ya tak baca subuh. Zuhur kelak baca lagi. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Sehari 5 ayat. Sehari 5 ayat kita. Jadi jangan lupa baca Quran. Ya untuk rohani kita. Tapi untuk jasmani kita tuan-tuan, jasmani itu perlu juga diberi kekuatan. Dan rohani itu yang perlu diusaha, perlu diubat. Apa kita pun jasmani itu perlu diubat selalu. Mesti kita akan sakit. Mau kita dah sakit,
Walaupun duit serumah, setimbun duit kita bergeduk, mun sakit, macam ni kita nak tasarruf duit kita. Nah. Macam saya lah, saya beri contoh saya tu pun nak. Alhamdulillah nak apa berkat apa nama tadi ialah rezeki diberi Allah naik. Tapi apa nama tak badan makin kecil. Kawan-kawan negur pun nak kita makin kurus ustaz kata orang. Ialah bila pangkat makin tinggi, badan diberi Tuhan makin kurus. Baik kita kena ingat kita hidup tu tuan-tuan dalam tiga zaman tu. Zaman kanak-kanak, zaman kita apa nama dewasa tu dan zaman kita tua. Ada 3 perkara diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Pertama, waktu zaman kita masih kanak-kanak, masa banyak. Tenaga kuat. Tapi duit si ada. Sekanak-kanak ni ada duit. Tapi kuat. Dan bila dah macam saya tu, belumlah tentu tua lah, tapi dewasa lah. Dewasa. Apa nama tadi? Tenaga ada. Duit ada. Masa si ada. Masa nang si ada dah. Ni ndak. Anak-anak bisin juga. Bini bisin sampai merajuk bini. Si ada di rumah. Masa si ada. Duit ada lah alhamdulillah. Walaupun duit ada banyak dan tak boleh makan dah. Mari semua setolak batu kayu benda haram je. Kena itu dah tak dapat lagi dah. Gula dah tak jerit 2-3 tahun tu dah. Air kola tak boleh minum lagi. Mun mari beri je air kola je. Sekolah-kola dapat diminum mari. Tu tak dapat lagi dah tuan-tuan. Jangan tak ngidang air banyak ya dah. Air siapa lagi? Banyak benda dah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita tua, duit banyak. Pak Haji banyak duit. Cucuk di dinding aja keluar duit. Banyak duit. Dah tua. Sia juga kita nangga bahawa hukum akal kita tuan-tuan kadang-kadang siapa dipakai. Kalau ikut hukum akal, orang kuat kerja, orang yang kaya. Kalau ikut hukum akal, si berhenti, turun pagi kerja, tengah hari kerja, malam kerja. Patut orang yang banyak kat duit, sepatutnya dari segi hukum akal. Tetapi orang pencen banyak duit. Apa kena? Padahal kada bekerja lagi, duduk di rumah aja. Sekuati pergi siang situ, tangga tak? Sia hukum akal tak betul. Orang pencen, cucuk ajak di dinding, dah keluar. Saya di kucing mari. Tiap-tiap pagi, mun kuliah subuh, sidak, ustaz jom kita minum. Jangan susah dengan duit katanya. Sampainya madah macam biar, jangan susah dengan duit. Kami orang tu cucuk di dinding, jak keluar duit. Nama orang pencen. Baik mengikut hukum akal, orang yang kerja hari-hari yang tak berhenti ya. Sepatut orang ya, kata kami orang di kampung lah, ndak kering kaki seluar ya. Ya sepatut orang kaya. Tapi pada hukum Allah lain. Enggak kita. Si sama nak. Sialah kita nanggap bahawa kita manusia tu jangan sombong. Siapa sombong kita manusia? Sia Tuhan madah bahawa hukum Allah ya benar. Sia kita nanggap. Dah tua, duit banyak. Masa banyak. Tapi tenaga si ada lagi. Tenaga dah si ada lagi dah. Kata bini dah madah dengan saya nak. Kami orang kita pegawai kerjaan tu kan ada GCR. Gantian cuti rehat. Dijual. Cuti saya banyak tuan-tuan. Saya jarang bercuti. Bila nak cuti sikit madah mufti. Mufti madah. Banyak nak kau cuti al katanya. Lalu tak jadi cuti. Lalu tak jadi cuti. Cuti saya pernah hangus 30 hari. Cuti saya pernah hangus 30 hari. Baiklah saya bila saya sakit, saya jarang nak. Saya pernah ngambil sick leave. Saya pernah ngambil sick leave. Saya ngambil cuti sampul. Sebab biar saya tukar namadah lah di office, saya dapat anugerah pegawai yang tidak pernah cuti sakit. Mufti beri sijil, ada sijil saya. Bukan si ada sakit, tapi si ngambil cuti sakit. Sebab bagi saya, mu tak ngambil cuti sakit ya, kita doa tak ampun sakit. Saya mohon doa saya tak ampun sakit. Saya namadah dengan staf saya. Kita orang bila tak diberi cuti, ngambil sick leave, kita doa tak ampun sakit. Jangan doa dia ampun sakit. Saya tu banyak penyakit, tapi yalah terpaksa bulat diri lah. Madah dengan orang.
Mun cuti GCR saya dijual 150 hari ya. Pencen hari pertama pencen bulan terakhir ya, duit dia akan masuk ke pegawai kerjaan tu. Dekat 50,000 tuan-tuan. Bini madah ke apa? Bang, duit dia dah, kita dah tua katanya. Siapalah saya madah pakai anak-anak kita ni tahu nak. Tapi siapa kita nanggan kita dah tua, tinggal tak? Di setiap masa yang ada benda yang diberi oleh Allah, ada benda yang dikurang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik tak boleh sombong. Hidup di dunia tu tak boleh hangku. Macam orang baik ya nak. Saya tu nak madah sebab ada orang madah macam tu nak. Apa nama tu? Bila masjid kita ditutup mari. Apa kata orang? Nganuk kami orang tu. Kita orang tu sik takut dengan Tuhan kah? Takut dengan virus kah? Kata orang nganuk kami orang tu lah. Nganuk kami orang tu. Dengar ajak lah. Saya tu jaga sik mau nak berjawab dengan orang. Saya tu sik mau gila berjawab dengan orang. Jadi saya madah macam ni ajak lah. Diam aja. Siapalah. Okey. Tapi kita kadang-kadang lupa tuan-tuan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah waktu perang, Nabi sembahyang khauf. Sembahyang dalam keadaan takut. Sik sama kaifiat dengan kita sembahyang biasa. Di mana nya berbaris juga bersab juga, tapi sab belakang, sab pertama jangan ikut Nabi. Sab kedua sik ikut Nabi. Nya dudi, Nabi dah bangun baru dah nya rokok, baru nya sujud nak. Kita mungkin sik familiar lah sebab kita sik ada perang. Baik kita merasa sik boh jak belajar kita sik ada perang. Tapi nak berlaku dalam peristiwa sejarah. Apakah kita nak madah? Nabi takut dengan musuh kah? Sik takut dengan Tuhan. Sama juga nak. Tapi ialah tadi Tuhan nak ngajar Nabi supaya memberi satu nasihat kepada kita tu bahawa kita tu selain kebergantungan kita kepada Allah, maka kita perlu usaha. Sebab usaha tak untuk fizikal kita. Baik kita kena usaha. Si mak cukupnya dengan doa aja. Dan si cukupnya dengan usaha aja. Ialah membezakan kita dengan orang lain tuan-tuan. Baik saya nak baca kita ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 190 ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sadaqallahul azim. Apa maksudnya? Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Sebab ialah ada kawan saya nyemada, nya si mau guna perkataan kebiasaan baru. Nya mau guna perkataan katanya kebijaksanaan baru. Sebab kalau kebiasaan baru, kadang-kadang benda dah biasa, kita si mau berubah. Baiklah kita orang Islam tu perlu ubah kebiasaan, kebiasaan yang kena ubah dan biasakan dengan betulkan kebiasaan kita yang biasa, betulkan yang biasa dan biasakan perkara yang betul. Sepatutnya. Betulkan perkara biasa dan biasakan perkara yang betul. Baik Nabi ngajar kita doa Tadi saya sebut juga tentang doa ke Muaz, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muaz, inni uhibbu. Wahai Muaz, aku mencintai kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, aku ngajar kau doa tu supaya kau dapat ngamalnya. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah aku tu orang yang sentiasa mengingati Allah
jadikan kita tu orang sentiasa. Jadi kena doa juga tuan-tuan. Sembahyang pun kena doa. Allahumma ja'alni muqimas salah. Doa. Sembahyang pun Tuhan juga kita berdoa juga supaya kita tetap dengan sembahyang istiqamah. Enggak kita. Jangan dengan tak berdoa. Kepada anak-anak kita suruh berdoa, pada bini kita suruh berdoa nak. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pun suruh berdoa juga. Artinya kena doa, mesti ada doa. Sebab ya diajar untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedih kita dalam keadaan bencana macam tu pun masih ada orang seingat Allah. Sedih kita, si semayang, si nutup aurat lagi. Masih ada tuan-tuan berlaku dalam masyarakat kita. Ya, kena kita tu lah selalu kena madah dengan masyarakat kita. Memanglah waktu tu si dapat semua pergi ke masjid. Sebab masjid kita cuma muat 1/3. Tu pun kena ikut juga peraturan. Sebab tadi tu apa nak dipolah pemerintah kepada kita ya untuk kemaslahatan kita. Jadi makin tak penutup muka tu wajib. Makin macam ada arahan baru tu lah si payah ngembat sejadah gila. Tapi walau bagaimanapun masih digalak juga makin sejadah duit pun. Sentiasa jaga kebersihan. Ayam kena ikutlah. Lagi pun dalam Islam tu nggalak kita bersih. An-nazafatu minal iman. Kebersihan separuh daripada iman. Kena bersih. Pulang kelak sesahlah baju tu. Jangan dimbak ke tidur lagi. Kita sih tahu dalam masyarakat kita, dalam udara kita tu kita sih tahu tuan-tuan. Baik ya, kena jaga kebersihan. Baik ya, Nabi ngajar pada Muaz, ingat Allah. Allahumma inna ala zikrika. Sentiasa ingat kepada Allah. Zikir tu maksudnya tadi ingat kepada Allah. Wa syukrika, dan kena banyak bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan macam tu lah ngajar kita supaya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak orang lain kena sakit, alhamdulillah kita sik kena. Baik ya, tadi pentingnya sehat dan afiat tuan-tuan. Sehat dan afiat. Baik ya, kita diminta doa sehatan wa afiatan. Doa kita nak sehat dan afiat. Sik sama sehat dan afiat. Ada orang sehat boleh ngangkat batu, boleh ngangkat besi, tapi ngangkat tekebir si dapat. Siapa angkat tekebir? Enggak tak? Banyak orang sehat, badan sado-sado, tapi ngangkat tekebir si dapat. Sebab si afiat, sehat. Dia kata ya bezanya. Kita patut dilarang dah pergi ke Suruh. Umur 70 lebih tak boleh ke Suruh lagi. Tapi yang banyak mun sidak 70 lebih sih ada di Suruh. Siapa nak menang Suruh? Siapa nak menang Suruh? Jadi terpaksalah diubah bagus. Sik dibunyi lagi, mari dibunyi nak dia masuk dalam naik peraturan, naik tu sik bunyi gig dah. Sebab takut sik ada orang di Suruh. Tapi kita tu alhamdulillah banyak biar muda-muda tu. Okeylah alhamdulillah. Ada tempat nak orang tua ajak-ajak. Mun dak habis, tutup masjidnya. Mun saya ada lagi orang tua. Baik ya, saya selalu madah mari kan ada orang madah macam tu. Tadi masjid jealous dengan pasar. Ada tak nemu baca dalam media sosial masjid jealous dengan pasar sebab masjid ditutup, pasar dibuka. Maka begurlah orang dalam media sosial. Orang anu. Tapi tuan-tuan, ulama-ulama kita di seluruh dunia, Azhar, di Mekah, saya ada bunyi-bunyi. Masjidil Haram ditutup, semua diam. Yang peliknya media sosial kita tu bisin. Madah, masjid ditutup, pasar dibuka. Cuba kita bayang mau pasar dibuka. Nang sini tak nak beli makan. Sembahyang masih boleh di rumah. Tapi tuan-tuan bukan kenanya. Sebab agama tu sensitif. Andai katalah mon di masjid Suruh Darussalam tu ada kluster. Contohlah ada kluster
Darussalam. Endakkah pelik bunyinya? Dah lah kluster Darussalam lagi. Dah lah Darussalam ya. Bagus maknanya tapi kluster. Endakkah jadi fitnah kepada agama kita? Jadi fitnah kepada agama kita. Yang banyak nulis-nulis macam biar orang muda-muda kita. Tapi bila dah boleh sembahyang, ni mukanya. Yang bisi-bisi neninya. Bayar saya madah, patut tua tu jangan boikotkan masjid suruh. Ustaz naknya suruh menuh. Nak beri peluang naknya menuh. Hadasi. Tapi kelakar orang kita hebat, hebat bila berkelakar. Baiklah tuan-tuan, dalam kita menangani satu perkara, sebab biar tadi saya madah, saya tu suka cerita gajah gajah orang buta dengan gajah. Macam nilah. Macam ni orang buta dengan gajah. 6 orang buta tu nak nangga gajah. Jadi madah dengan cikgu kami nak nangga gajah. Boleh kita pergi zoo. Mbak pergi zoo nangga gajah. Dilepas nangga gajah. Seorang megang iko, seorang megang palak, seorang megang belalainya, seorang megang kaki, seorang megang perut. Bila udah kata, gurunya madah udah puas, udah katanya. Kata dak biak buta tu tengok. Jom kita duduk berehat dulu sambil minum-minum. Gurunya nanya, macam ni rupa apa nama gajah kata. Jadi nak megang iko madah, kedak tali gajah ya katanya. Nak megang telinga madah sik katanya. Telinganya tu lepe, bergerak-gerak. Yang megang kaki madah, gajah tu kedak batang nyiung. Yang megang perut sik, gajah tu kedak tembok. Tangga kita. Sebab kita hanya melihat satu perkara, ya aja. Sigit benda aja di tangga kita. Baiklah kita madah, pun nak masjid ditutup. Kita takut dengan Tuhan kah? Si takut dengan Tuhan kah? Kata kita nak sebab kita si melanggar benda-benda yang lain. Baiklah bila kita nak nanggar sesuatu perkara tu, baiklah pemerintah tadi bila nak bola satu perkara tu, si tidur kami orang tuan-tuan. Mikir. Sebab saya tu banyak terlibat dengan bola SOP. Saya tu banyak terlibat. Tapi alhamdulillah SOP kita ya nak dipolah oleh kita diguna oleh sidak agama lain. Alhamdulillah. Naknya makin. SOP majlis sosial ya adalah diambil daripada SOP masjid suruh kita. Dan SOP pengurusan jenazah kita di Sarawak dipakai seluruh Malaysia. Kanlah saya nak muji saya pun si, tapi bangga juga lah kita ya dakwah kita. Sebab kita perlu nangga banyak benda di tangga kita. Sebab dalam pengurusan jenazah mereka nak di hospital okeylah, tapi bila nak mati di rumah kita sik tahu. Kan ada yang mati di rumah diberi mandi dah kena macam di kucing 2 hari lepas ya baru ditahu. Rupa-rupanya teknya ada COVID udah. Berapa orang kena baik, jadi kita pun bolah lagi SOP. Siapa yang tinggal di rumah pun mesti dilapor dengan polis, kena mbak ke speta, cek dulu kalau positif kena kerja secara COVID. Mari. Alhamdulillah maka kita dapat ngekang apa yang berlaku. Baik ya perlu ditangga secara menyeluruh. Siapa tangga kita tutup masjid. Si dapat. Perlu ada perkara-perkara yang dipahami oleh kita sebelum kita nak naik satu perkara ya. Berat tuan-tuan kerja. Nak bolah ya. Dan bila kita bolah macam tu ada orang tu madah macam tu. Bila kita bolah macam tu orang tu telefon pun nak macam tu. Macam-macam lah dinaik oleh orang. Dah masuk waktu kah? Belum. Okey, mudah masuk tak padah lah. Azan dulu, saya sambung sikit. Okey. Jadi kena nangga benda ya secara semua sekali tuan-tuan. Tak dapat kita baik ya. Apa sebab ialah Nabi madah dengan kita nak iza ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Ya kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, bila datang ajak seorang yang membawa satu berita orang fasik, fatabayyanu. Hendaklah tabayun dulu. Kaji dulu. Jangan terus viral. Kita tu terus viral. Baik ya, kadang-kadang jari kita tu bukan main lagi sehat jari tu. Boleh nulis apa-apa. Tapi pakai kita nganuk orang. Pakai kata memfitnah orang. Sehat. Mata sehat.
dapat nangga siang situ. Tapi mata pakai kita nangga nak pelik-pelik ya. Telinga sehat, tapi telinga pakai kita dengar umpatan orang aja. Ya kita si afiat tuan-tuan. Baik kena sehat dan afiat. Pastikan kita orang Islam tu adalah orang sehat, orang afiat itu. Jadi kena banyak bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan macam tu pun negara kita, tangga kita, kita dapat mengekangkan COVID dengan sebab kepatuhan kita. Alhamdulillah, orang Malaysia tu patuh dengan pemimpin. Alhamdulillah. Sialah kita nangga. Bila pemimpin madah macam tu, walaupun ada 2-3 orang yang tak dapat dikira kita lah. Sebab apa kita perlu patuh tu tuan-tuan? Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala, baca kita dalam surah Al-Maidah ya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidup satu nyawa, maka seolah-olah dia menghidupkan seluruh nyawa. Tapi kita membunuh seorang nyawa, satu nyawa, maka seolah-olah kita membunuh semua nyawa. Kes si Bagangga di Kedah. Kerana melanggar arahan di kuarantin, akhirnya sampai kini tu belum berhenti. Baiklah kata Allah, man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Mau kita hidup satu nyawa, kita seolah-olah hidup semua nyawa. Baik mau kita rasa si nyaman, ada demam, ada batuk, jangan pergi masjid. So kita nak nyelamat kita dan nyelamat orang. Ingat saya beri Tuhan pahala ke kita? InsyaAllah dia beri Tuhan pahala. Sebab kita menyelamatkan nyawa orang lain. Bahkan besar pahalanya. Besar pahala. Mau kita ngikut apa yang diperintah. Ni ada benda yang dipolah oleh Allah sia-sia. Nanti saya baca lagi ayat kelak dengan kita. Wa husni ibadatik, dan hendaklah kamu, kata Allah, kata Nabi, jadikanlah aku orang sentiasa menambah baik amalanku. Tambah baik amalan kita. Alhamdulillah masa PKP nak dapat kita ngaji. Kami beranak 3 kali atam masa PKP. Sebelum bulan puasa aja atam. Tapi PKP 3 kali atam. Dapat sembahyang tarawih full di rumah. Walaupun berselang-selang, kadang-kadang ada anak tu pandai, Pak 8 je Pak. Ada juga ada anak tu, Pak dapat juga anak tu suruh jadi imam. Sekali-sekala suruhnya jadi imam juga. Kami si pandai lain Pak, keluhu dengan inna ataina, pakailah keluhu dengan inna ataina. Siapa? Yang penting ni sembahyang betul. Jangan banyak orang telefon macam ni kami tu ustaz, kami enggak tahu inna ataina dengan keluhu. Sembahyang, yang penting sembahyang. Jangan kira si pandai baca pun siapa. Dengan Fatihah amin, Allahu akbar. Siapa? Sebab nak wajib okey. Tapi Fatihah baca betul-betul. Siapa? Dapat ngimam kita, alhamdulillah, dapat berkhutbah. Cuma ya ajaklah sikit bila berkhutbah ngikut minat. Bila minat ngail, tungkat kail. Bila kaki nembak, tungkat semayak senapang. Bila kaki main golf, kayu golf. Ibadat dimain-main oleh kita. Ya ajak. Kita main-main, suka-suka di viral sana sini. Kini tu orang pun tak viral lah tu. Semua nak viral, semua nak viral. Alhamdulillah lah saya tu tuan-tuan, saya berapa pandai gila makai tu. Mu pandai kali, macam orang lain juga kali. Alhamdulillah nak saya diberi Tuhan pandai gila. Baik bini kadang-kadang apa belajar universiti nak pandai main handphone kata bini anak kita siapalah bagus buat kita tuyuk tu. Siklah kita selalu sikit-sikit viral, alhamdulillah. Baik saya jarang nak viral tu tuan-tuan. Sebab saya pagi dalam grup saya doa aja. Mau kita mau di doa saya beri nombor telefon masuk dalam saya doa pagi-pagi. Awal pagi dah ke 4 dah saya beri doa. Jadi apa nama Allah dalam ayat tadi madah apa nama waqtilafil laili wan nahar, dan silih berganti siang dan malam, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang yang apa nama berakal.
Tanda-tanda bagi orang yang berakal, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang berakal tu? Allazina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Iaitu orang yang sentiasa berzikir. Wa yazkurunallah. Yang sentiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Orang yang sentiasa mengingati Allah. InsyaAllah kita tu tergolong daripada golongan orang yang mengingati Allah. Sama ada ketika berdiri, ketika duduk, ketika baring. Tapi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mada idza massal insana durrun da'ana bi zambin aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu darrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin masa. Maksud tadi manusia tu apabila dia berada dalam kesusahan di lautan, di lambung ombak, makanya berdoa kepada Allah, berdiri, duduk, baring. Falamma kashafna anhu darrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin masa. Tapi bila Tuhan dah beri selamat sampai ke darat, mulalah kita tu lupa apa yang telah berlaku kepada kita. Baiklah tuan-tuan, mengapa Allah Subhanahu wa taala sekali-sekala beri ujian kepada kita, beri peringatan kepada kita, supaya kita tu sik lalai. Sebab sifat kita manusia tu kadang-kadang lalai, kadang-kadang sik ingat. Maka Tuhan berilah sedikit peringatan kepada kita, supaya kita kembali kepada Allah. Dengan sebab musibah tu, maka kita pun kembali kepada Allah. Macam ni rasa buat waktu dalam PKP dia. Rasa terpenjara. Kini tu alhamdulillah adalah bernyawa sikit. Si dapatlah dengar azan. Mari saya dah dengar azan kita. Kini tu untung orang jadi Bilal dengan jawatan kuasa masjid. Tak nyajak dibenar pergi ke masjid. Saya ustaz tu pun nak pergi masjid sik dibenar orang. Waktu ya. Rasa terpenjara oleh kita, diberi Tuhan, dinaiknya sikit, dikurangnya sikit rasa. Baik ya tuan-tuan, dalam hal rezeki tu jangan kita rasa susah. Memang Tuhan ada sebut juga dalam Al-Quran, kita tangga dalam surah Asy-Syura apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura tu. Sebab kadang-kadang orang ada pernah kami tu diberi miskin, pernah orang yang diberi kaya apa sebab? Sebenarnya Tuhan dah madah dalam Al-Quran. Baca tak dalam surah Asy-Syura? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau basatallahu allazi si nampak. Okey. Walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard walakin yunazzila biqadarin ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Maksud tadi apa? Walau basatallahu rizqa, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, Tuhan melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, nang si ada sekatan untuk kita cari rezeki. Polah jak kerja jadi, polah jak kerja jadi. Si ibuh nak ya gila pun dapat duit. Apa jadi manusia tu kata Allah Subhanahu wa taala? Allah kata apa? La baghaw fil ard. Nescaya manusia tu akan melampau batas di muka bumi. Macam Qarun, macam Firaun. Qarun ya, tangga kita Qarun ya. Qarun tu sebenarnya kontraktor je kerjanya. Tapi nya tu main kontraktor. Bila ada dapat tender suruh hambalah kerja tu, nya mun diberi uang RM6, contohlah RM6, diberi upah dengan uang RM2 je, nya dapat RM4. Bayarnya kaya ya. Rumah Qarun 600 bilik. Ada orang Bintulu rumah 600 bilik. Okey. Di Fayum, pergi tak di Fayum di Mesir? Saya berkesempatan khusus 3 kali dah saya datang Mesir, alhamdulillah. Mau tak pergi Mesir, pergi tak ke Fayum, kita akan nanggar satu tasik besar. Tasik yang
Qarun diterbalik oleh Allah ya, besar luas macam si percaya kita tengah-tengah padang pasir ya, ada macam satu laut. Dan disialah dekat rumahnya, kini tu ada beberapa tingkat lagi lah. Asal rumah ya 600 bilik dan angga. Baik ya, mung kita mau hidup senang ikut Qarun, ikut Firaun, ikut Namrud. Kita ikut Nabi susah. Nah, Nabi kan dikepung siang situ, nak dibunuh, terpaksa berhijrah. Baiklah tak mengikut hukum akal kita, sepatut Nabi itu ditolong oleh Allah, beri kesenangan dengannya. Sebabnya kan pesuruh Allah, Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Tapi pernah kekasih Allah ditunduk. Nak kekasih Allah ditunduk. Karenanya apa nama teh? Ngubuh segala apa nama patung ya. Ialah nama sifat kita manusia macam ialah. Bila Nabi Ibrahim munuh patungnya, makanya pun ditangkap. Bila ditangkap, ditanyalah kepada Ibrahim, "Pernah kau munuh patungnya? Ngancur patung?" Nabi Ibrahim ada, "Bukan aku." Coba tak nanggap patung besar, nak sengaja ditinggalnya sikit besar. Disangkutnya kapak sia. "Pernah tanya dengan aku?" Kata Nabi Ibrahim, "Coba tanya dengan nun, nak kapak nun." Jadi orang nyetuk tak mada. Macam ni kami nanya, nyan si bandar kelakar. Mu kita tahu nyan si bandar kelakar, kata Ibrahim. Pernah kau apa nak kau menyembahnya? Benar juga. Ya sifat orang kita, benar juga. Okeylah, dah lah lalu datanglah iblis. Iblis mada. Ibrahim nang tahu nak ya si pandai kelakar. Ya nyuruh kita nanya. Benar juga. Semua benar juga. Yalah rupa kita. Sikit benar juga, tu benar juga. Benar nak ya, benar nak ya. Semua benar juga. Yalah kita kacau. Baik tak tentu hidup. Ni tak benar juga nak padahnya tu. Benar juga nak padahnya tu. Yalah kalau kacau hidup kita tak tentu. Nak ni sebenarnya nak diikut kita. Celaru nak. Jadi mun hidup susah tengah kita. Ikut Nabi memang susah hidup. Tapi mun nak senang hidup ikut Firaun. Ikut Qarun. Ikut Namrud. Ya orang senang-senang hidup lah ya. Tapi nya hanya nangga di dunia aja. Hanya si nangga akhir hidup kita kelak di akhirat. Bagi kita tu ada tuju lain tuan-tuan di akhirat kita. Maka nya akan la bagau fil ard, kata Allah. Nya akan melampau batas di muka bumi. Walakin yunazzila biqadarin ma yasha. Tapi Tuhan menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Alhamdulillah kita hidup miskin tuan-tuan. Si ada orang jealous dengan rumah kita. Si pernah rumah kita dicuri orang walaupun selepar luar pintu. Walaupun si ada orang di rumah dibuka penjan, si ada hati orang nak masuk ke rumah kita sebabnya si jealous dengan rumah kita. Tenang kita tidur, si kisah buka, gigit nyamuk pun si tahu. Walaupun si ada balkon buka pintu, alhamdulillah gigit nyamuk si ada apa-apa. Tapi mu kita kaya, orang nangga rumah, siapa pun rumah kacak gila ya, mesti banyak barang dalam dia katanya. Yalah mula orang jealous ya. Mau tak mau malam digabasnya. Yalah yang ngabas malam-malamnya. Apa tak lagi mu tak lupa kunci. Lalu kena ngap lah. Tangga kita. Ialah Tuhan bagi kita tu dengan kadar kita. Pernah memberi kita macam tu, jangan khawatir tuan-tuan. Yang nang kadar. Mun kita tu diberi lebih daripada ya, entah apa jadi kita kali. Entah apa jadi kita. Sebab kita tu diberi Tuhan dengan kadar kita. Nak ni kan mampu dimbak kita apa? Ya ke rupanya. Jangan heran pernah lah aku tu miskin. Ya ajak mampu kita jang. Siapa tak lebih ngembak lagi kaya lagi daripada ya. Mun kaya lagi kelap lingkup kita. Baik diberi kita macam ni. Alhamdulillah kita miskin, si ada orang jealous dengan rumah kita, hidup tenang, nyaman hidup. Kadang-kadang nak ada anak, ada bini madah pernah wah ya pak rumah kaca, jangan. Apa kata Allah? La tamuddanna ainaik, katanya. Janganlah mata kamu terpesona. Nangga nak apa nak dioleh orang-orang yang apa nama tadi? Yang sik beriman kepada Allah.
besar rumahnya ya, banyak keretanya ya. Jangan. La tamuddan, jangan mata kita terpesona. Kita tu ada kadar diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Alhamdulillah, dengan kadar tu dapat juga sedekah dengan orang, dapat juga nolong orang. Kadang-kadang nak orang kaya ya, masya-Allah tuan-tuan, ada orang kaya tapi si pernah kita dengar tergerak hati nak pergi haji, nak pergi umrah, si ada. Kita Bintulu tu si ada lah. Kami orang di laut pun ada. Si ada hati nak pergi, si ada kita dengarnya madah, aku nak pergi umrah, aku nak pergi tu, si ada. Duit banyak. Ya pun satu kena ingat juga tuan-tuan, bila Tuhan sik gerak hati kita ya, ada something wrong lah dengan kita ya. Kita sik digerak oleh Tuhan. Baik bagus kalau ada orang nego kita. Saya suka orang nego kita, tanda orang ingat nak kita lah ya. Mu kita sik ingat orang, limpas kita sik negonya. Patah batang hidung tak dilanggarnya. Sebab masih ingat kita. Tapi murang ada nego kita. Salah nak apalah kita ustaz. Si betul nak sebut kita ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya tu mudah ajak dengan tuan-tuan. Murang berurusan di ofis nu lah. Mu mari. Dah tua tu jarang sikit. Dah siapa kuat lagi. Mari. Mungkin berbukut berani juga. Mari lah. Kena tu si berani sikit dah. Mari murang berurusan ke ofis. Mu marah-marah. Saya tanya terus. Saya nanya, bang, kita datang ke office tu nak marah dengan saya kah ada urusan? Saya tanya terus. Munnya ada urusan nak minta tolong kita. Mu nak minta tolong, ibu marah-marah. Tu kita marah-marah, tahu marah kita, belum tahu marah saya. Saya orang laut bah, saya madah. Berani saya tu, saya madah. Tapi bertumbuk belum tentu menang. Ya aja. Saya nak minta tolong. Mu minta tolong, padahlah minta tolong. Baik saya mudah dengan orang. Saya sibuk musang-musang dengan orang. Bila dah minta tolong, apa nak minta tolong kita? Saya nanyanya, biarnya madah tutup. Saya pun madah macam tu. Apa tu tolong kita ustaz? Nolong madah. Nolong juga. Kurang-kurang kita tahu jalan. Inilah dapat saya nak beri terus dengan kita. Siapa? Nolong madah. Alhamdulillah nak ya nolong. Saya tu mudah ajak dengan orang. Sibuk kita nak bergaduh-gaduh dengan orang. Okey, jadi apa nama tu? Sebab ya Tuhan cik mau beri kita mengikut kemampuan kita. Baik alhamdulillah mu ada nego kita ya, janganlah kecil hati. Dah tak dipilih lagi jadi pengurusi, jangan tak datang ke masjid tu lagi. Sik pilih jadi tuan imam, alu semayang ke tempat lain. Ada orang kampung saya. Bila dah sik dipilih lagi, alu sik semayang si lagi nya. Sanggupnya nambang band setiap pagi ya. Tiap jemaat yang nambang band pergi ke kampung lain. Orang madah semayang kat situ, si tak ngeluar duit, si mau. Bilanya sakit nak mati, orang kampung juga gagungnya. Si ada orang kampung lain gagungnya. Apa nak kita nak naik gila nak Tapi bagi saya orang tak naik kita, alhamdulillah. Baik orang nanya saya, kita mau jadi pengurusi ustaz enggak? Kita mau jadi naik enggak? Jadi imam saya sih mau, bacaan saya sih apa bagus saya madah. Tapi cita-cita saya mudah pincin lah nak jadi merebut. Ada nak merebut masjid. Dia merebut bagus. Besar pahala jadi merebut, sakit pada pahala imam. Sebab merebut jaga kebersihan, keceriaan. Saya minat benda-benda ya tuan-tuan. Mu tak nangga rumah saya macam taman surga. Sebab saya tu pandai deko. Kan nak madah kita. Saya pandai bola wainscoting saya pandai bola, taman saya pandai bola. Mu kita minat, hantar proposal dengan saya lah. Okey, kelak terkira berondeng harga. Okey. Saya tu minat, benda saya tu seni sikit jiwa saya. Saya minat benda-benda. Bukan apa tuan-tuan. Saya tu taman sama dengan Cina. Biar taman dengan Cina, hari raya saya ajak dia ke rumah. Waktu saya di Sibo, saya diam di Pulau Lehua. Kan orang kaya, kena ada kuarter sia. Campur dak Cina-Cina kaya tu. Bila raya, saya bola open house. Saya jemputlah jiran-jiran dekat. Sikit perangai Cina tu bagus. Sehari sebelum kita bola open house ni dah datang hantar hamper ke rumah. Ni akan madah kita, terima kasih jemput. Esok saya mau bawa saya punya keluarga pergi rumah kita katanya.
10 orang. Bolehkah katanya ya Cina. Okey, saya madah, mbak je, lebih pun siapa. Memang saya nyedia makan, saya madah dengannya. Makanya datang. Saya tu jenis minat barang-barang. Rumah saya ada pasu besar tuan-tuan. Oleh beli dengan sidak dari China ya. Marinya ada pecah. Jadi bila dibeli harganya asalnya 1,000 harganya. RM2 sepasang, 1,000 harganya. Oleh kerana ada pecah-pecah dan bini saya tu pandai sikit-sikit kelakar Cina. Misalnya bekas kerja dengan Cina, kawan bapaknya pandai kelakar Cina sikit-sikit. Jadi nyempung kelakar-kelakar lah. Ditawar dengan Cina 200. Lihai lu kata Cina ya. Cina dari China. Lihai lu katanya. Ya kata bini. Saya salah kata bini anaknya. Last mau alu 200 saja. Haya katanya, lihai lu katanya. Lihai katanya. Madah dengan saya, madah bini saya tu lihai. Beli, engkah dengan rumah. Dia saya dengan tenggelung nanas. Hari raya. Sebab saya tahu Cina nak datang. Saya minat bunga. Bunga saya tu ada bunga feng shui yang ada daun 6 kelopak, 9 kelopak, 11 kelopak. Saya tahu semua ya tuan-tuan. Jadi Cina pun datang rumah nangka. Haya, you percaya sama ini kah katanya. Baguslah you ada pasu katanya. Penak bagus kata saya manahnya. Because you punya pasu muka besar, ada kecil besar. Cepat masuk, susah keluar. Kata Cina dengan anak saya. Haya, you percaya juga pensui lah. Tidaklah saya madangnya. Lalu dah sampai cerita nombor. Dannya suka cerita nombor 8, nombor 9 lah. Kami madah, kami orang Islam suka nombor 4. Haya, itu mati katanya. Si mati. Tidaklah saya madah. 4 orang senang. You tengok macam mana orang senang? Kaki atas kaki duduk. Tak nombor 4? Itu orang kaya. Betul juga katanya. Kata jiran saya Cina. Saya sengaja biar nangka bunga, saya cerita bunga ini, tengok ini daun dia hanya 5 tapi ini 11. Jadi Cina pun haya katanya. Lalunya madah dengan bininya nak memang ini orang lihai lah katanya. Bila saya dah 2 tahun di Sibu, saya nak pindah. Saya madah dengannya. Hari raya terakhir, lepas raya nak pindah. Saya nak pindah. Haya bos, jangan pindah bos katanya. Nya madah jangan pindah. Saya orang gomen, saya madah terpaksa pindah. Orang suruh pindah, bos suruh pindah. Saya pun pindah. Tapi yang beri saya kat, yang madah apa? Nanti kalau lu buat open house di Kuching, you call sama saya satu keluarga datang. Tapi yang jelas saya tu kat hilang. Dah bertemu lagi. Tapi kawan-kawan yang menganti rumah kuarter saya ya, selalu Cina yang nanya. Dia nanya, mana itu orang dulu? Katanya. Kan saya nak madah bagus sebab kita nak dakwah. Baik rumah saya di Pola, saya bagus-bagus macam ya, kebun. Jadi bila Cina nangga silap menimpa. Dia nanya, you kontraktor kah? Katanya. Tidaklah, saya ustaz. Lihai lu katanya. Sikit-sikit lihai. Cina saya dah lain, lihai aja. Ya dakwah kita tuan-tuan. Saya tu nak cerita, nak bangkit semangat kita. Bukan nak madah saya pandai tapi ya ajak kemahiran yang ada. Jadi pola kita orang Islam tu memang macam ya. Kita makin mulut tu orang si percaya kita. Tapi bila kita bola, baru orang percaya dengan kita. Saya di pola saya jeraya ya di tiap hari mendok bini nyapu. Jeraya dekat rumah taman. Nang sapu saya tak jeraya saya disapu. Okey nak kita nak dengan orang. Dan saya ngajar juga anak, bila ada orang ambil sampah, saya nyuruh anak nunggu. Padah dengan abang nun, padah dengan pakcik, bapak kirim salam. Terima kasih ngambil sampah. Dannya suka tuan-tuan, ada raya kadang-kadang dia beli saya sikit air dak apa, beri makanan sikit-sikit dengannya, dak baju, pakai beri. Kelak mentung kita pecah sip payah di padah, kejut kita nangga tong baru. Coba mun kita jahit dengannya disepak nyetung kita. Nang saya ngajar anak-anak, bukan saya nak naya. Kita kena madah di Jepun, nak ia dijadi syllabus di tadika. Ngajar orang beri terima kasih kepada orang membut sampah. Kita nang kerjanya sekuatilah kata kita dong. Jadi kena tuan-tuan. Ban makan di kedai, saya ngembak anak-anak lepas makan terus kemas. Lap meja. Tuan kedai datang agak malam esok bang datang tak situ lagi makan nulung kami ngemas katanya. Jadi kita kena ajar dan biar kita macam ya.
Kau makan si hal dia tolong kita bah. Yang kita ada ada pekerja bah siapalah. Banyak kadang-kadang saya dengan staf bila makan macam biar kedai-kedai sang ustaz si bos tak ngemas, ada orang ngemas. Saya siapa madahnya. Tu nang nak ya kita biar dakwah kita. Benda-benda macam dia kadang-kadang dilupa oleh kita. Okey, tadi janji pukul 8, 8.10 dah. Nak berhentilah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi sebab ialah Tuhan si beri kita kelebihan banyak. Ngikut kemampuan kita. Penatlah aku hidup macam tu. Ialah kemampuan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mungkin kita orang yang berfikir, kita faham. Saya nak habis je ayat tu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala tadi, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi kita orang Islam tu kena ada zikir dan fikir. Ya beza kita dengan orang lain, zikir dan fikir. Orang lain fikir je, tapi saya ada zikir. Kami orang mula program istiwa matahari di Pontianak, Istatul Istiwa. Mau kita mau pergi, mungkin tahun depan untuk cuaca doa je bagus dah, ada coronavirus lagi. Pergi tak bulan 3, 21 hari bulan 3. Pergi ke Pontianak, pergi dekat Khatul Istiwa. Kami dah berapa kali dah pergi sia. Kami membolah kajian tentang waktu sembahyang dan sebagainya. Bila kami membolah waktu orang di Indonesia pesta. Macam pesta benak kita, macam pesta layang-layang, macam biarlah. Taknya menari-nari ada sekali sebab menduak tahu menduak mufti sebab makai kedutaan yang nyemput duduk depan juga. Mufti jangan kata mufti orang berjoget-joget depan tu, terdua duduk depan katanya. Lalu si maulah menduak duduk depan, siapalah duduk belakang katanya. Ni dak orang tengah berjoget-joget nunggu matahari betul-betul dah. Dingkahnya apa nama tadi? Dingkahnya kanta, dingkahnya mercun. Bila betul ajak matahari tengah-tengah kena mercun, boom, lalu start lah programnya. Seronok tuan-tuan, banyak kami sia. Tapi panaslah. Tapi kami orang tak membelah kajian. Bila kami membelah kajian, semua orang ngumun, termasuk pelancong dari sidak dari Jepun, dari Korea, dari Australia. Jangan kan, apa nak pola kita katanya. Jadi kita pun madah, kita membelah kajian. Kajian apa? Kajian waktu semayang dan perubahan apa semua itulah. Di padah kita waktu yang pernah telur boleh berdiri. Si payah dia nak ya telur biar diri tak lu berdiri telur. Waktu cun-cun buat saya. Jadi ya dikaji oleh kita lah di pola kita kajian. Jadinya pun neram. Bila kita neram, katanya barunya tahu. Adanya apa nama berfikir je. Yang kita tu berzikir. Fikir dan zikir. Otak tu kena pakai juga. Baik ya kita kena ingat Allah jadikan kita ada akal. Baik ya hukum akal siapa ditinggal. Baik kadang-kadang ada orang madah nak kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Tapi kita lupa ayat-ayat Allah ada dua. Satu ayat-ayat maktubah Quran, ayat-ayat manzurah. Nak ditangga kita ya ayat-ayat Allah juga. Tak kita tahu ayat-ayat Allah makai apa? Makai akal. Tapi mungkin kita terlalu menggunakan hukum akal, maka kita kena akal. Makin akal aja, maka kita kena akal. Tapi kalau kita makin nakal aja, sikit-sikit Quran, sikit-sikit sunnah, Quran sunnah, kita jadi orang nakal. Sama ada kita jadi akal, kena akal ataupun kita jadi orang nakal. Baiklah kena guna dua-dua, akal dan nakal. Sebab kita siapa ngilang benda yang diberi oleh Allah. Mungkin tak maki akal kita, maka kita jenis orang yang kufur nikmat. Baik kena guna akal kita ya tadi. Jadi sebab kita tu orang yang ingat dan orang yang apa nama tadi? Sentiasa berfikir. Orang Islam mesti berfikir. Jangan kita jadi pengguna aja, kita jadi pemikir insya-Allah. Baru kita orang Islam tu maju. Fikir macam ni nak bangun masjid, macam ni nak tu ini, macam ya. Baru kita jadi nak tu. Okey tuan-tuan sikit lagi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan madah, si aku jadikan semua tu sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Dijadikan coronavirus sia-sia. Sebab memberi ingatan kepada kita. Kita berubah. Mundak maghrib saya dah berubah. Maghrib suka bersalam-salam. Mundak perempuan bukan main lagi. Bila bersalam maghrib nak. Kini tu dengan lelaki pun tak dapat lagi. Maghrib bila kita negur jangan bersalam perempuan, bukan muhram kita haram. Kau tu kolot katanya.
Out of date katanya. Mu mari. Kini tu sama lelaki pun tak boleh lagi. Apa jadi? Sekurang-kurang nak benda yang dapat dielak oleh kita. Alhamdulillah. Kita sip dosa lagi, sip amadah lagi dah. Semua orang takut bila kita nak bersalam je. No katanya. Orang bukan Islam pun no. Coba mari nya ngenjuk tangan dengan kita. Terpaksa juga disambut. Saya pergi di Mesir. Di Mesir sama Islam juga. Nya apa nama teh kerja nak ya. Bila dipadah tu nak nya pun nak nya ngenjuk tangan dengan kita. Ndak nak disambut tangan dah malam dia. Dah lah tangan orang Arab. Mau nak mau sambut jak lah. Kini tu dah semua asyik berani bersalam lagi. Bagus alhamdulillah. Yalah ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Apa maksudnya? Maha suci engkau ya Allah, maka jauhilah kami daripada api neraka. Pernah si minta surga? Enggak kita. Pernah Tuhan si nyuruh kita minta surga? Baik ya, bila kita beramal tu tuan-tuan, jangan beramal hanya kerana nak dapat pahala. Jangan beramal sembahyang dapat pahala, baca Quran dapat pahala. Ya, jak didapat oleh kita. Tapi benda yang memang dah diberi automatik, mu kita sembahyang dapat pahala, mu kita pergi haji dapat pahala, kita sedekah dapat pahala. Sibuk kita mengharap memang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita beramal sembahyang untuk apa? Supaya kita jadi lebih baik. Mu kita membelah tu supaya kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita jadi orang Islam yang kawi, orang Islam yang kuat. Mesti jadi macam dia ajaklah. Minta maaf lah. Sekolah tahfiz kan sana sini. Belajar tahfiz kena nak apa aja. Ya ajaklah dia oleh kita. Jadi imam ajaklah. Ya ajak. Macam saya marilah belajar sekolah matang. Ramadan. Kelak. Saya ada jadi kerja lain. Kau kelak imam ajak. Kata orang anak saya mari. Bapak madah siapa belajar ajak kau agama. Mundak saya dapat sekolah sains. Saya dapat Datuk Abdillah tingkatan 4. Antara orang pandai zaman dia lah. Kena tu si pandai, tapi zaman dia. Tapi saya mengambil agama aja. Mundak mari kerja Petronas juga saya mari. Tapi ialah Tuhan tetap jadi ustaz. Dia takut kita nakal gila. Mual tu si dapat suruh jadi ustaz, takutnya nakal. Jadi ustaz alhamdulillah nak bayar bila pulang kampung, orang kampung ada. Alhamdulillah jadi ustaz kau al katanya. Sebagai kecil mari mencuri juga buah orang. Nak itu dah jadi ustaz alhamdulillah. Yalah peraturan Allah kepada kita, siapa tahu tuan-tuan. Jadi berdoa minta dijauhi daripada api neraka, maksudnya kita kena jadi orang Islam benar-benar. Bukan just untuk menuh masa kita semayang. Saya ada kerja lain, baca hantar anak baca tahfiz. Bukan, baca tahfiz kena mendalami tafsirnya. Apa nak dimau oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita jadi. Saya tu terlibat di Kuching tuan-tuan, di bawah Majlis Islam tu ngatur nak membola apa nama tadi sistem pendidikan Islam negeri Sarawak. Besar juga lah peranannya. Baru bincang kali pertama tu. Jadi kita macam ni nak dimau kita nak biak kita tu pula. InsyaAllah mudahan doa je supaya dia berjaya insyaAllah. Okeylah, dah banyak gila masa. Kelak kita nyambung lagi, ada masalah. Ada masa ya 2 tahun 3 tahun kelak lah ya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sukar induk saya bersama dengan kita orang. Saya ada apa pun cuma bercerita sikit-sikit supaya kita orang Islam tu siklah terlalu lalai, supaya kita dapat membetulkan diri kita, betulkan perkara biasa, biasakan perkara betul. Ya sifat kita. InsyaAllah kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, meraih redha Allah ya yang penting. Redha manusia ya jangan dikira tuan-tuan. Yang penting redha Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesihatan, keselamatan dan keafiatan serta kesabaran dalam kita menghadapi apa jua cabaran yang berlaku, sebab ia memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terima kasih kepada kita semua. Minta maaf kena ngambil banyak masa. Patut kita dah pulang waktu lain. Dah tidur dah waktu tu orang Bintulu nak. Tapi malam tu terpaksa duduk sikit, kepak kaki, minta maaf kita orang. Yalah nikmat duduk dalam suruh nak saya ada kepak kaki pasal saya nyaman duduk tatuk sampai pagi esok pun boleh. Tapi kita orang pulang ke rumah kaki baru berasa sakit dah. Minta maaf lah kaki sakit minta urut orang rumah lah. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak dengan kita orang, dan mun ada salah-salah silap minta maaf lah banyak-banyak.
InsyaAllah kita bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampun dosa kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.